أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا مكان له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Kita mohon daripada Allah agar Allah muliakan kita dengan niat yang ikhlas. Kerananya kita mohon Allah Ta'ala ampunkan dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kefahaman di dalam agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita dengan mati yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelum ini kita membicarakan tentang ahkam, hukum hakam yang dia berkaitan dengan ma'asil badan, kemaksiatan yang dilakukan oleh badan. Dan pada beberapa minggu yang lalu kita telah sebut tentang dosa menajiskan masjid dan mengotorkannya. InsyaAllah berpindah daripada tajuk itu, kita pergi kepada apa yang pengarang kitab dia sebut, wattahawunu bil hajji ba'da istita'ati ila an yamut. Dan masih lagi dalam membicarakan tajuk dosa yang dilakukan oleh badan. Apa dia antaranya? Iaitu mengambil mudah, memandang ringan. Lagu mana ni? Melengah-lengahkan dengan kefarduan haji setelah seseorang itu memiliki kemampuan sehinggalah dia mati. Tajuk ni besar juga, penting juga. Iaitu at-tahawunu bil hajj. Ambil mudah pasal haji ni. Dan bila dia jadi masalah, kerana haji ni, adakah semua orang wajib ke atasnya melakukan haji? Tak. Haji alal mustati'. Haji difardukan bagi orang yang mampu. Baik. Sekarang berlalu dalam tempoh hidup dia ni, dia telah sampai ke tahap mampu untuk buat haji. Dalam hidup dia berlalu tempoh ini, maka dia tak buat haji, dia lengahkan nantilah. Sehingga bila nanti ni? Sehingga mati. Tu dia. Sehingga dia sampai ajal. Maka orang ini yang dia tak buat haji, setelah dia mampu melakukan haji, dan dia meninggal tanpa melaksanakannya, maka dia jatuh dalam dosa ini. Ini dia panggil dosa at-tahawunu bil hajj. Dosa mengambil mudah tentang amalan haji sehingga dia tak buat haji, sehingga dia meninggal dunia. Termasuklah. Sebabnya istita'ah itu dia termasuk di dalamnya. Istita'ah itu syarat-syarat mampu tu. Syarat-syarat mampu. Kalau kita nak pergi dengan tanpa ada kuota tersebut, boleh? Tak boleh. Melainkan kita mampu tanpa ada perkara tersebut. Maknanya kita tak mampu. Kalau kita nak ikut jalan itulah, kalau kita ada harta yang selain daripada itu,
Tak ada masalah. Cuma kita sebut tentang kuota itu, kalau sekiranya itulah jalan yang kita boleh pergi ke sana dan kita tak dapat dia, tak termasuk di dalam orang yang mampu. Baik. Apa hujahnya dalil hingga disebut dosa ni? Orang yang tak buat haji hingga dia dah mampu buat, dia dah dapat kuota, misalnya contoh, dia ada nafkah untuk anak dan isteri untuk dia tinggalkan sepanjang tempoh dia pergi buat haji, dan dia ada perbelanjaan ketika perjalanan, dan dia ada keselamatan perjalanan, dia pergi ke sana dan pulang di sana dan berada di sana, dan tidak ada, maknanya tak ada musuh yang menghalang dia di antara dia dengan Makkah dan Madinah untuk dia sampai ke tempat tersebut, dan di sana tidak ada halangan untuk dia sampai ke sana, dan dia mampu untuk perbelanjaan musafir tersebut pergi dan pulang. Maka syarat-syarat yang lain juga. Maka orang ini dia mampu tapi dia tak nak buat juga. Dia lengahkan dulu, tunggulah dulu. Tunggu sehinggalah dia meninggal. Maka orang ini dia jatuh dalam dosa berdasarkan apa? Berdasarkan sabda Rasul, berdasarkan firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Maka dalam surah Al-Munafiqun Allah Ta'ala sebut tentang zakat dan haji ni. Apa dia? Dan belanjakan derma dan belanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum ini, sebelum datang kepada kamu kematian. Maka ketika itu berkata, wahai Allah, berkata dia, wahai Allah, kalaulah kamu lambatkan sedikit ajal kematian kepada suatu tempoh tertentu, nescaya sempatlah aku buat zakat dan atasaddaq ni fa as-saddaqa maknanya bukan sedekah yang biasa. Kata ulama tafsir itu untuk dia buat zakat. Ni juga orang yang dia wajib ke atasnya zakat, dia tangguh sehingga dia mati. Wa akum minas salihin, dan agar aku termasuk dalam kalangan orang yang saleh. Ibnu Abbas dia tafsir wa akum minas salihin, agar aku jadi orang yang saleh, maknanya agar aku dapat sempat melaksanakan haji. Ini bijaknya Ibnu Abbas. Maksud di situ, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, aku mohon dapat dienjakkan lagi, dapat dipanjang, dilengahkan lagi kematian, maka dapatlah dia buat haji. Maka ni tuan-tuan, kita tahu kematian ini bila dia datang, maka tidak ada satu saat pun boleh kita dahulukan atau kita lewatkan. Maka ayat ni yang saya sebut ini, ulama-ulama ambil daripadanya dalil bahawa orang yang dia melengah-lengahkan ibadat haji setelah dia sampai istita'ah, setelah dia mampu nak melaksanakan haji, sehinggalah dia meninggal dunia, maka dia jatuh di dalam dosa. Dosa inilah yang dipanggil sebagai dosa badan. Ini dosa badan. Walaupun haji ni, kan ada orang tanya, kan haji ni kan dia boleh dibuat kewajipannya itu bukanlah disegerakan, alat tarakhi. Apa dia makna at-tarakhi? Ulama-ulama Syafi'i dan ulama-ulama selain daripada mazhab Syafi'i, mereka kata bahawa haji ni wajib alat tarakhi, wajib yang boleh diakhirkan. Ia boleh diakhirkan kerana dia tempoh dia tu luas, tapi dia tak boleh diakhirkan hingga mati. Itu maknanya. Tapi kalau dia akhirkan sehingga dia mati tanpa dia melakukannya, sedangkan dia mampu untuk buat sebelumnya, maka di sini dia jatuh dalam dosa. Contoh solat ni dia panggil wajib ala tarakhi. Tak gitu kan tuan-tuan? Solat kita ni wajib disebabkan waktu dia ni luas. Bukan kata nak kena masuk azan,
mesti waktu itulah kita solat azan, kita terus solat. Kalau solat lepas tu sedikit tak sah. Tak sah juga. Wajib terlaksana kewajipan itu. Sebab itu dia panggil wajib ala tarakhi. Wajib yang kita boleh akhirkan dia. Tapi kita boleh tak lengah-lengahkan dia sehingga dia keluar daripada waktu solat. Persoalannya betul macam tu. Jadi kalau dia lengah-lengahkan sehinggalah sampai keluar waktu solat, dalam keadaan dia tidak melakukan solat di waktu yang disebut sebagai wajib ala tarakhi, walaupun dia wajib itu boleh tuan-tuan masuk waktu zuhur pukul 1.30, ini contoh. Boleh buat solat waktu 1.30, boleh 1.45, boleh pukul 2, boleh pukul 3, boleh pukul 4, yang selagi belum masuk waktu asar. Tetapi kalau dia buat semua itu dikira sebagai dia telah melaksanakan kewajipan. Cerita tentang afdal tu cerita lain. Ini cerita yang disebut adakah dia melaksanakan kefarduan agama, dia laksanakan kalau dia buat pada waktu ini. Tapi kalau dia lengah sehingga masuk waktu asar, maka di sini masalah dia telah tinggalkan solat dengan sengaja, dengan dia dia ambil mudah. Maka ini juga tuan-tuan dalam masalah haji macam tu juga. Walaupun haji ni dia wajib ala tarakhi, wajib yang boleh sebenarnya kita akhirkan dia sedikit daripada tempoh yang pertama. Bukan kata hari ni dah dapat duit, dah dapat harta dan kita boleh terus buat hari ni, esok kita boleh juga buat, kita tangguhkan hari ni, esok kita buat, lusa kita boleh buat juga, kita boleh tangguhkan lagi. Tetapi sampai bila? Sampai sebelum mati. Kalaulah kita tangguh hinggalah kita mati tanpa buat, sedangkan fardu itu dah kita mampu buat sebelumnya, maka jatuh di dalam dosa. Ini yang kita panggil dosa melengah-lengahkan ibadat haji setelah dia mampu hinggalah dia mati. Maka ni tuan-tuan tajuk yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu tabaraka wa taala. Maka meninggalkan salat dengan sengaja tu pun termasuk jugalah. Bila seseorang tu dia meninggalkan salat dengan sengaja, maka jatuh dia di dalam dosa besar. Dan bukan besar yang biasa-biasa, hingga ulama kata tinggalkan salat ini dengan sengaja, dosanya besar tak besar, dekat dengan kufur. Mana kufur? Dekat dengan nak jatuh dalam murtad, tuan-tuan. Sikit lagi nak jatuh dalam tu. Maknanya dahsyat sangatlah dosa meninggalkan salat ni. Hingga ulama kata diumpamakan oleh Nabi SAW macam jatuh dalam kufur. Kata Rasulullah SAW, al-ahdu bainana wa bainahumus salata man tarakaha faqad kafar. Perjanjian di antara kita, al-ahdu bainana wa bainahumus salatu. Perjanjian di antara kita dan mereka ini, yakni golongan kufar ini, orang kafir dan orang muslim ni, perjanjian di antara mereka ialah salat. Siapa yang meninggalkannya, yakni dengan sengaja, maka dia telah jatuh di dalam kekufuran. Di sini ulama kata siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja jatuh dalam kekufuran. Adakah makna jatuh dalam kekufuran ini dia jatuh murtad, keluar daripada Islam? Kata ulama tidak. Maknanya walaupun tidak, tapi dekat nak jatuh daripada agama Islam. Dekat nak jatuh. Dekat nak tergelincir daripada agama Islam. Itu maknanya. Bahkan ada sebahagian ulama dia ambil zahir daripada hadis ini, macam Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini satu mazhab juga. Imam Ahmad ibn Hanbal dia kata kalau orang itu dia tinggalkan solat fardu dengan sengaja, dia keluar daripada Islam. Ini Imam Ahmad je. Dia kata macam ini. Dan juga ulama-ulama yang sepertinya. Ada ulama yang sepertinya di kalangan sahabat Rasulullah seperti Sayyiduna Umar ibn Al-Khattab. Ini sahabat Rasulullah. Dia kata apa?
La sahma fil Islam li tarikis salah. Tidak ada bahagian di dalam Islam orang yang meninggalkan solat. Maknanya apa? Kata-kata apa tu Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu ini, dia kata siapa yang tinggalkan solat dengan sengaja, maka dia dah dikira jatuh dalam kekufuran. Wal-'iyazu billahi tabaraka wa ta'ala. Maka daripada sini hendaklah kita hati-hatilah bahawa dan jangan ambil mudah dalam hal yang berkaitan dengan solat dari sudut waktu solat. Tapi tuan-tuan, ini pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga sebelumnya ialah Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Kebanyakan sahabat Rasulullah, majoriti sahabat Rasulullah tak seperti itu. Majoriti sahabat, majoriti tabi'in dan majoriti ulama, mereka kata orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, dia jatuh dalam dosa besar yang dosa itu dekat dengan kufur, tapi belum lagi keluar daripada Islam. Maknanya kalau dia tinggalkan solat dengan sengaja, perlu tak dia mengucap 2 kalimah syahadah? Tak perlu dia mengucap 2 kalimah syahadah kerana dia belum jatuh dalam murtad. Tapi dekat-dekat nak jatuh lah. Ini kata ulama. Tapi kata ulama-ulama jumhur, itu jika dia tidak menghina tentang kemuliaan salat. Syarat kalau untuk dia jatuh dalam dosa besar, dia tidak menghina kemuliaan salat. Kalau dia tinggalkan salat dalam keadaan dia menghina kemuliaan salat, maka kata ulama, sepakat ulama, tak ada khilaf tuan-tuan, dia jatuh di dalam kekufuran. Apa artinya? Maknanya keluar daripada Islam. Dia tinggalkan salat kenapa? Kerana dia menghina kemuliaan salat tersebut. Bagi dia tak standard nak salat ni, apalah perbuatan dia macam ini. Bagi dia ni satu perkara yang remeh, dia menghina kemuliaan salat. Maka ulama-ulama dia kata jatuh ketika ini, baru dia jatuh daripada Islam. Jadi apa yang saya sebutkan ini berdasarkan cara ulama-ulama, dia menggabungkan hadis Rasulullah semuanya. Ada hadis dia sebut jatuh dalam kekufuran, ada hadis yang sebut orang itu yang tinggalkan salat fardu dengan sengaja tak jatuh dalam kekufuran. Maka macam mana hadis ini tuan-tuan, yang ni sebut jatuh dalam kekufuran, yang ni tak jatuh dalam kekufuran? Maka nak ulama-ulama jumhur, ulama muhaqqiqun, dia kata yang jatuh dalam kekufuran tu ialah orang yang meninggalkan salat dalam keadaan dia menghina tentang kemuliaan salat. Dan yang tak jatuh dalam kekufuran ialah orang yang meninggalkan salat dalam keadaan dia mengagungkan salat tapi dia meninggalkan salat. Maka dia jatuh di dalam dosa besar. Dia jatuh dalam dosa besar. Tapi dosa besar itu dekat dengan kekufuran. Dekat dengan kekufuran. Subhanallah. Sebab itulah ulama kata tarikus salati fasikun. Tarikus salati fasikun khabith. Orang yang meninggalkan salat ni fasik. Ni hukum dia fasik, khabith, keji. Makna dari sudut syaraknya keji. Mal'un, dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Zalim, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Mujrim, dia telah buat jenayah dosa. Halla alaihi ghadabullah, dia halla alaihi, halal baginya azab Allah tabaraka wa ta'ala. Dan lebih dahsyat, orang yang seperti ini kebanyakan mereka matinya su'ul khatimah. Orang yang tinggalkan salat dengan sengaja dan dia berada dalam keadaan seperti ini, kata ulama, ditakuti dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan hingga ulama kata la yustahaqqu an yus'a fi tazwijihi. Tidak berhak orang yang macam ni. Kalau kita tahu anak kita seperti ini, atau kita tahu orang yang seperti ini, tak berhak untuk kita berusaha mengahwinkan dia dengan seseorang. Tak berhak. Sampai peringkat seperti itu. Tidak la yusallamul mal. Maknanya apa? Tak diberi mandat dia jaga harta. Misal contoh nak jaga harta persatuan, organisasi. Tengok solat ke tak solat. Maka ditengok di situ, kata ulama, tidak, kalau dia tak jaga amanah Allah kepadanya solat,
macam mana dia nak jaga amanah harta. Subhanallah. Hingga ulama sebut seperti ini. Lal amal, dan begitu juga tak dimandatkan satu pekerjaan kepadanya kalau yang tinggalkan salat. Hadzal insan la tasihhu syahadatuhu fin nikah. Orang yang seperti ini juga kesaksiannya di dalam perkahwinan ini tidak sah. Ini mengikut mazhab Syafi'i. Nak jadi saksi dalam perkahwinan sah tak orang yang tinggalkan salat? Tak sah. Tapi dalam mazhab yang lain, wali ataupun orang yang jadi saksi itu boleh dalam mazhab yang lain. Tambah di zaman ni, tambah kita berada di zaman ini, tuan-tuan. Baik. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak sah saksi ataupun wali yang fasik yang meninggalkan salat. Dan kata para ulama dalam hadis riwayat Bukhari disebut oleh ulama dalam hadis disebut annalladzi, orang yang meninggalkan salat asar seperti orang yang hilang daripadanya hartanya dan ahli keluarga keseluruhannya. Bahkan kalau seseorang tu dia ada harta, dia ada harta, dia ada kaum keluarga, dia ada ayah, dia ada ibu, dia ada sanak saudara, dia ada adik-beradik, dia ada 1000 orang ahli keluarga sekalipun, mati semuanya dan hilang daripadanya semua milikan kebun-kebunnya, tanah-tanah dia habis semua. Dan kalau sekiranya harta dunia yang dia miliki semuanya hilang, maka kalau hilang semuanya itu dengan sedetik je, itu lebih ringan daripada kalau dia meninggalkan salat. Maknanya tinggalkan salat lebih berat daripada hilang semua perkara tadi. Itu nilai salat tu besar teramat-amat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tu satu solat, tuan-tuan, tinggalkan solat, satu solat je. Bayangkan kalau sekiranya dia tak solat, subuh tak solat, asar tak solat, maghrib tak solat, isyak tak solat, 10 tahun tak solat, masya-Allah tabarakallah. Macam mana? Jadi ini yang disebut oleh para ulama. Dan bagi orang yang tinggalkan solat, macam mana, tuan-tuan, nak qada? Disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dhalik. Nabi kata dalam hadis, orang yang dia tertidur, dia tidur tak solat. Ini dia tak sengaja lah ni. Baik, ataupun dia lupa. Dia lupa dia lupa bahawa dia melakukan salat. Rupanya dia tak buat salat lagi. Maka apa kata Rasulullah? Nabi kata hendaklah dia salat apabila dia ingat, dan tidak dibayar kafarah bagi salat yang ditinggalkan, melainkan dengan dia buat salat qada. Ini kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maknanya di sini, misal contoh kalau orang tu dia tidur, baik, kalau orang tu dia tidur, wajib tak dia melakukan qada bagi salat yang luput daripadanya? Ulama-ulama sepakat dia kata wajib. Imam Nawawi dia sebut dalam kitab Majmu' ijma' orang yang meninggalkan salat walaupun dalam keadaan dia tidur dan dia lupa, maka dia wajib qada salat tersebut. Tapi bagi orang yang dia lupa dan tidur, dia ada dosa tak tinggalkan salat? Tiada dosa baginya. Yang ada dosa ialah orang yang tinggal salat dengan sengaja. Jadi walaupun orang itu dia tinggalkan salat dengan sengaja ataupun dia dengan lupa, dalam dua keadaan wajib baginya qada. Wajib baginya qada. Dan Nabi SAW kata, siapa yang meninggalkan salat dalam keadaan dia tidur hinggalah luput daripadanya waktu salat, dia bangun dalam keadaan waktu salat sudah habis, maka kata ulama hendaklah dia qada salat tersebut apabila dia ingat. Dan begitu juga kalau dia lupa,
untuk melaksanakan solat. Misal contoh waktu zuhur dia sibuk dengan kerja hingga dia tak ingat dia sudah melakukan solat ke tidak, hinggalah luput waktu, maka baru dia teringat di waktu asar rupanya solat zuhur dia tak buat. Maka orang yang seperti ini wajib dia qada solat tersebut, walaupun disebabkan dia lupa dan dia tidur tadi tak ada dosa. Kerana disebut dalam hadis Rasulullah, dalam hadis diangkat 3 perkara daripada seorang itu dia tak jadi mukallaf, iaitu dari apabila orang itu dia tidur sehinggalah dia sedar. Salah satunya apabila dia tidur sehinggalah dia sedar. Baik. Kemudian bila dikatakan wajib, kita dah tinggal solat banyak ni, macam mana nak qada dan kita tak tahu bilangannya. Di sini ulama bagi kaedah yang mudah, iaitu hendaklah kita qada sehingga kita berada di satu peringkat ghalabatuz zan. Ghalabatuz zan ni hati kita jadi rasa berat, hati kita dah jadi rasa kuat, kita dah habis ni solat yang kita dah qada semua solat ini. Kita akan sampai satu peringkat hati kita ini jatuh dalam sampai satu peringkat kita ada sangkaan yang kuat kita telah melaksanakan solat kesemuanya. Misal contohlah, kita tinggal solat dalam 5 tahun yang lalu. Baik, dalam 5 tahun yang lalu cuba kita kira berapa solat. Takkan semua solat tak buat. Boleh jadi kita buat, mungkin 1-2 isyak kita tinggal, subuh kita tinggal. Kita kira dari sudut kiraan kasar, boleh jadi dalam 200 solat. Misal contoh, kalau 300 tak logik, kita ambil yang paling tinggi sekali lah. Katalah 200 solat, maka kita buat 200 solat tersebut, kita buat. Dan ulama kata sunat kita buat dia secara tertib. Misal contoh, kita lepas solat subuh kita buat qada solat subuh, lepas solat asar kita qada solat asar. Ini baguslah supaya kita buat dia secara tertib. Tapi boleh juga lepas solat subuh kita qada solat asar yang kita tinggal sebelum ini. Kita sepenuh waktu yang kita ada, kita penuhkan dia dengan qada. Sehingga bila ni? Sehingga kata ulama jatuh pada hati kita ghalabatuz zan. Apa makna ghalabatuz zan? Hati kita rasa berat. Saya dah qadakan semua solat saya. Maka bila dah hati kita rasa berat macam itu, kita dah boleh buat yang sunat yang lain. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sebab kita tak tahu bilangan yang tepat berapakah waktu solat yang telah kita tinggalkan. Jadi para fuqaha kata cukup dengan ghalabatuz zan. Ghalabatuz zan tu apa? Hati kita dah rasa berat, kita dah tunaikan kewajipan qada solat tersebut. Maka dengan cara yang seperti ini, kita telah menunaikan kewajipan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kata pengarang kitab, walistidanatu liman la yarju wafa'a lidainihi min jihati zahiratin wa lam yu'lim dainahu bidzalik. Di antara dosa juga iaitulah berhutang bagi orang yang tidak ada harapan untuk melangsaikan hutangnya dari sudut pandangan zahir, sedangkan dia tidak memberitahu pemiutang akan hal tersebut. Mudahnya macam mana? Ceritanya tuan-tuan berhutang. Dia berhutang dalam situasi dia tidak berada dalam, dia berhutang jadi berhutang bagi orang yang tidak ada harapan untuk langsaikan hutang. Dia sebenarnya tak ada kerja. Dia sebenarnya kalau nak bayar hutang tak boleh. Tapi dia pergi butang juga. Dia pergi butang juga. Maka dia minta berhutang. Dia tahu bahawa dia tak boleh bayar hutang tersebut. Dan dia tak ada kerja untuk memperolehi sesuatu bagi bayar hutang tersebut. Maka dia pergi minta hutang tersebut. Dia pergi minta batu hutang. Dia pergi berhutang dengan orang. Maka boleh tak tuan-tuan jatuh dalam dosa? Dia dah tahu bahawa dia kalau dia berhutang dia tidak akan bayar. Dan dia pun tak ada kerja untuk memberi untuk bayar balik hutang tersebut. Baik, sekarang dia pergi berhutang juga, maka dia jatuh di dalam dosa.
Jatuh di dalam dosa. Baik. Ini yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu tabaraka wa taala. Baik. Ini jika dia memang tak ada harapan. Tak ada harapan macam tadi lah kita sebut ni, orang yang dia tidak ada kerja, dia tak ada harta, yang ada harapan untuk balas balik. Kalau dia ada kerja, ada harapan tu untuk dia balas balik, tapi dengan bayaran ansuran misal contoh, ni tak ada apa yang kita boleh harapkan daripadanya. Itu yang kita bicarakan di sini. Baik. Kalau orang tu dia datang berhutang, sedangkan dia ada harapan untuk bayar. Dia ada kerja yang dengan kerja itu dia boleh memperolehi sedikit demi sedikit dan dia bayar hutang tersebut. Boleh tak dia minta hutang, dia berhutang? Boleh. Sebab apa? Sebab dia ada harapan untuk bayar. Sama ada dia ada harta yang lain yang dia boleh bayarkan kepadanya, ataupun dia boleh kerja dengan kerja tertentu, daripada kerja itu dia memperolehi harta dan dia bayar hutang itu nanti. Maka ini boleh. Baik. Macam mana jika kalau sekiranya orang yang nak bagi hutang kepada seseorang ini, dia dah tahu orang ni memang tak mampu nak bayar. Dan tak ada kerja yang dengan kerja itu dia boleh duit nak bayar balik, tapi rasa nak bagi juga berhutang. Boleh tak? Kata ulama, dah kalau dia nak bagi juga, tak ada masalah. Maknanya kalau dia nak bagi juga dan dia tahu bahawa orang tu kalau diberi hutang kepadanya dia tak boleh bayar, dan dia tak ada satu kerja yang dia perolehi yang dia boleh dapat pendapatan dengannya, maka dia bagi juga hutang kepada orang tersebut, maka tidak ada masalah. Maknanya apa? Maknanya orang tu dia tidak jatuh di dalam dosa ini. Baik. Sekarang ini ulama bahas, kalau kita bagi kepada seorang yang ada harapan untuk bayar hutang, dia ada kerja tadi macam kita sebut tadi, kita bagi hutang kepadanya dengan ada harapan ini, tapi dia pun cuba untuk usaha sehingga dia mati tanpa dapat langsaikan hutang. Di hari akhirat selesai tak masalah dia ni? Adakah nanti berlaku di hari akhirat permintaan kembali hutang tersebut? Kan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya seseorang itu dia ada buat zalim kepada orang yang lain, nanti dia kena minta halal dengan orang tersebut sebelum datangnya hari yang tidak ada nilai lagi dinar dan dirham. Dan kalau sekiranya dia berhutang, ini cerita kalau dia berhutang dengan seseorang atau dia curi barang orang, maka ketika ini dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala yang dia lakukan itu diberikan kepada orang yang dia berhutang dengannya atau orang yang dia curi barang dengannya. Baik, kalau sekiranya dia tidak ada pahala, semuanya dosa, maka orang yang dia berhutang tadi, orang yang dia curi barang tadi, maka dosa dia itu ditanggungkan kepada orang tersebut. Ini dalam hadis Bukhari. Baik, sekarang ni isu dia, orang yang kita bagi hutang tadi, dia ada harapan untuk bayar, tapi dah berusaha betul-betul dah. Dia dah berusaha dah betul-betul dan cuba bayar sedikit demi sedikit, tapi Allah Ta'ala ambil nyawanya dan dia tak sempat bayar hutang tersebut. Adakah termasuk dalam hadis ini yang nanti dia dituntut di hari akhirat kerana dia dah cuba usaha untuk bayar? Maka Imam As-Subki rahimahullahu tabaraka wa ta'ala kata, dia tak termasuk. Imam As-Subki kata, dia lepas di hari kiamat kelak. Orang ni dia bukan buat dengan sengaja, dia usaha dengan betul-betul untuk bayar hutang tersebut, tapi dia tidak sempat bayar semuanya hinggalah dia meninggal dunia dalam keadaan tersebut. Kemudian kata Syekh Daud Al-Fatani, wa adamu inzaril mu'sir, dan tidak menunggu dan tak memberi tempoh kepada orang yang susah untuk melunaskan hartanya, hutangnya. Baik. Di antara dosa yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani yang penting dalam kehidupan kita ini mungkin berlaku, iaitu tidak memberi tempoh
Kita orang yang ada harta, orang miskin datang berhutang dengan kita. Sekarang ini orang ni dia susah. Maka kalau kita bagi tempoh, dia boleh nanti bayar kepada kita, kita bagi tempoh. Tak, kita tak bagi tempoh kepada orang yang betul susah. Di sini macam mana orang ini betul susah, kita tak bagi tempoh kepadanya, maka ada tak dosa padanya? Di sini ulama kata ada dosa. Bagi orang yang dia betul susah, kita hendaklah bagi tempoh kepadanya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Orang yang beri tempoh kepada orang yang susah, beri tempoh. Dah tak boleh bayar dalam waktu setahun ni, injaklah 2 tahun. Tapi janji bayar. Misal contoh, diberi tempoh. Ini dalam Islam dia kena bagi tempoh bagi orang yang susah. Maka sesiapa yang memberi tempoh kepada orang yang susah, atau dia ambil jalan apa? Wa wada'a lahu, atau dia gugurkan hutangnya. Kalau dah susah sangat, tak payah bayarlah. Dah susah dah, awak betul-betul dah perlu saya gugurkan hutang ini. Ini orang yang buat macam ini. Apa kata Rasulullah? Adallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Allah Ta'ala akan teduhkan dia di hari kiamat di bawah teduhan arash, di mana di waktu ini tiada teduhan melainkan teduhan daripada arash Allah Tabaraka wa Ta'ala sahaja. Bayangkan tuan-tuan, di hari orang nak cari keteduhan di padang mahsyar, kita boleh dapat teduhan yang tidak dapat oleh orang-orang lain. Dan ini ialah orang yang buat macam mana? Orang yang berhutang dengannya, dia bagi tempoh. Dia bagi tempoh, dia ada belas kasihan kepadanya. Dan dia ambil jalan, saya mansuhkan hutang kamu, saya halalkan. Ini Allah Ta'ala beri kelebihan ini di hari akhirat. Bukan sahaja imam yang adil, pemimpin yang adil, orang yang berkasih dalam hadis Rasulullah itu banyak. Tapi ini termasuknya ialah orang yang menghalalkan hutang kepada orang yang lain. Sebab itu ulama dia kata apa? Kalau nak selamat dari sudut kita bagi hutang, man arada an yuqrida insanan, kalau sesiapa yang dia nak bagi hutang kepada orang lain, apa dia bagusnya? Hendaklah bila dia nak bagi hutang, dia letakkan dalam hatinya, dia bagi lillahi ta'ala. Jika dia pulangkan, maka itu bagus. Jika dia tak pulangkan, maka dia dapat pahala dengan cara dia bagi hutang tersebut. Ini cara yang terbaik. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada dalam hidup kita ini sehinggalah kita meninggal dunia ini kita ada masalah yang berkaitan dengan hutang ini yang nanti membawa permasalahan bila kita meninggal dunia nanti. Subhanallah. Maka saya ingat sekadar ini saja tuan-tuan pada malam ini. InsyaAllah pada kali yang akan datang kita akan masuk tentang isti'arul mu'ar. Macam mana berkenaan dengan pinjaman, pinjam barang. Maka sekadar ini pada malam ini aku qauli hadza, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, wa jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma yahulu bainana wa bain ma'asik. ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.